Hai, Assalamualaikum semua. Jadinya hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk vertigasi. Okey, seperti minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan teknologi pembuatan. Terdapat dua kaedah dalam teknologi pembuatan. Yang pertama kita ada kaedah konvensional dan yang kedua kita ada kaedah moden. Okay, secara asasnya kaedah konvensional ni kita menggunakan penggunaan tenaga manusia dan juga teknologi dia tu kurang canggih daripada teknologi moden. Jadinya nak menghasilkan sesuatu produk tu perlu makan masa yang lama untuk dihasilkan. Berbanding dengan teknologi moden, kalau kita nak menghasilkan produk tu akan lebih cepat dihasilkan, lebih banyak dapat dihasilkan, kurang tenaga manusia digunakan. Sebab apa? Sebab kita menggunakan mesin. Okay? Kita gunakan teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan sesuatu produk. Baiklah, minggu ni kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk vertigasi. Sebelum kita mulakan tajuk vertigasi, cikgu akan tunjukkanlah video supaya dapat memberikan gambaran awal untuk awak semua. Jom kita saksikan. Video ini telah saya ambil daripada YouTube dari Sekolah Menengah Kebahasaan Arsyad. Jadinya video ini menunjukkan peralatan ataupun bahan yang digunakan untuk membuat teknologi vertigasi. Teknologi vertigasi ini merupakan sistem vertigasi yang merupakan sistem pengairan tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Sistem vertigasi ini juga merupakan satu daripada cabang hidroponik. Bagi menggantikan medium tanaman tu, sistem vertigasi menggunakan kokopit dan juga serkam padi. Okay. Bila kita melakukan sistem vertigasi ini memerlukan cahaya matahari sekurang-kurangnya 6 jam. Sistem vertigasi adalah di bawah hidroponik. Jadi di bawah hidroponik terdapat lagi teknik-teknik dalam pertanian. Yang pertama kita ada teknik aliran cetek, kedua kita ada teknik aliran dalam, ketiga teknik takung, keempat teknik pasang surut, kelima teknik aeroponik, dan yang keenam kita ada teknik pengairan titis sistem vertigasi. Seterusnya, apa kelebihan sistem vertigasi? Yang pertama, dapat mengatasi masalah tanah tidak subur dan perosak tanaman sebab tanah ni dia boleh bawa penyakit. Okay? Yang kedua, menghindari masalah penyakit yang datang daripada tanah tadi tu. Ketiga, pembajaan dilakukan secara serentak. Keempat adalah penggunaan baja secara cekap. Kelima, penggunaan air secara efisien. Keenam, masalah merumpai sangat rendah. Keenam, kos operasi dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, ketujuh, peningkatan hasil tanaman. Seterusnya, tak semua tanaman sesuai ditanam secara hidroponik hufung vertigasi. Jadinya, kalau pokok-pokok bungaan yang sesuai ditanam adalah contoh marigold. Okey, kalau sayur-sayuran kita ada salad, kangkung. Kalau pokok-pokok herba kita boleh guna daun kesum. Okey, perkara yang saya nak tekankan pada hari ini adalah penggunaan baja A dan baja B. Penggunaan baja ni digunakan dalam sistem hidroponik ataupun sistem vertigasi. Baja ni amat penting sebab apa? Sebab kita tidak menggunakan medium tanaman, jadi kita perlukan nutrien tu sendiri untuk menyuburkan pokok kita. Okey? Jadinya kita ada baja A dan baja B. Dalam baja ini sendiri ada nutrien makronutrien dan juga mikronutrien. Okey, macam mana baja A dan baja B ni boleh dihasilkan, boleh terhasil dengan baja ni? Okey, jadinya pada mulanya mereka menghasilkan baja hidroponik. Bila menghasilkan baja hidroponik, terdapat ion-ion ataupun nutrien-nutrien ni yang tak larut. Okey, bila dicampurkan akan ada mendakan putih. Bila ada mendakan putih, akar ni, sistem pengakaran tak dapat nak menyerap nutrien itu secara efisien. Jadinya berlakulah satu inovasi terhadap baja ni, iaitu baja A dan baja B, di mana bila larutan ini dicampur, larutan ini akan dicairkan, lebih mudah untuk sistem pengakaran menyerap nutrien tu. Okey, apa je ada dekat dalam baja A dan baja B? Okey, dalam baja A kita ada kalsium nitrat, ferrum EDTA. Dan baja B kita ada kalium nitrat, monokalium hidrogen fosfat, magnesium sulfat, mangan sulfat, hydro ataupun asid borik, zinc sulfat, kuprum sulfat dan juga natrium molybdat. Ini hari ini saya akan menunjukkan kepada anda semua, anak murid saya, macam mana kita nak membancuh baja A dan baja B dengan betul. Okey? Pertama sekali, kalau beli baja tu, dah beli baja, tengok cara untuk kita bancuh dia. Okey? Macam kat sini dia kata sukatan
kuantiti berbentuk mililiter, parti A dan parti B perlu sama banyak. Okey, gunakan bancuhan yang tepat mengikut kesesuaian. Elakkan simpan di tempat panas. Jadi yang baja ni tak boleh disimpan di tempat yang panas. Dan menggunakan kuantiti yang betul. Okey, kalau kat sini anda dapat lihat, anak-anak murid dapat lihat tak? Okey, pokok yang kita gunakan adalah pokok kangkung. Dia merupakan sayuran berdaun. Jadinya parti A 5ml hingga 7ml, parti B 5ml hingga 7ml. Okey, air adalah 1 liter. Jadi kita kena bancuh mengikut sukatan ni. Okey, pertama sekali, okay, ini adalah pokok kangkung saya dengan sistem hidroponik teknik takungan. Pertama sekali kita akan buang air dia, air bawah ni dah gelap. So kita akan tukar dengan dia air yang bersih. Okey, dalam ni saya dah tukar dah air dia kepada air yang lebih bersih. Kemudian kita akan bancuh baja A dan baja B mengikut sukatan dia. Tuangkan 7ml baja A dan 7ml baja B ke dalam 1 liter air bersih. Itu saja. Jadinya kita punya larutan baja A dan baja B sudah siap. Okay, seperti anda dapat lihat, ada pokok-pokok kecil tu yang tak membesar, tak cukup membesar lagi adalah disebabkan oleh nitrogen dan kalium yang kurang. Kalau ada macam pokok yang kekuning-kuningan ke kan, itu adalah disebabkan oleh fosforus yang kurang. Kalau ada tepi hujung daun yang bergulung adalah disebabkan oleh, macam ni ke kan, adalah disebabkan oleh kalsium yang kurang. Macam ni pun bergulung juga. Nampak tak? Okey, lepas tu kalau kekurangan ferrum ataupun mangan, daun kekuningan tu akan bermula daripada muda lagi, okey? Bukan dekat pucuk-pucuk ni, bukan. Dia daripada mula lagi adalah disebabkan oleh ferrum dan mangan yang kurang. Okey, sekarang ni saya akan potong hasil daripada teknik takungan hidroponik ni, okey? Kita akan tengok berapa hasil yang akan saya dapat sebab saya akan timbang. Jom kita potong. Okay, jom kita timbang. Semua sekali adalah 92 gram. Okay, jom kita bandingkan dengan harga di pasaraya. Okey, kalau tengok harga kangkung dekat Family Store ni, 1 kilo kangkung berharga RM2.59. Untuk 472 gram berharga RM1.22. Untuk 528 gram berharga RM1.37. Dan untuk 600 gram berharga RM1.55. Seterusnya saya akan buat perbandingan antara dua platform beli belah atas talian antara Shopee dan juga Lazada. Okey, masing-masing menjual baja AB yang sama. Kalau kita dapat lihat kat sini, baja ni dijual dengan harga RM17.59 dan yang ni RM19.58 dan yang ni RM19.60. Okey. Tiga harga ni adalah produk yang sama. Okey, macam saya beli produk ni, baja A dan baja B. Okey, sebab apa? Sebab bila saya baca betul-betul description dia, okey, syarikat ni memang betul-betul syarikat daripada nursery yang jual baja ni. Okey, so baja ni 2 liter. Harga dia RM9.49 dan dia dalam bentuk je cair. Jadi saya tak perlu nak bancuh mengikut sukatan larutan air. Okay, kalau macam baju yang ni, yang ni kan kita kena sukat dia supaya larutan baja AB yang akan dihasilkan itu dapat diserap secara efisien oleh sistem pengakaran. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya nak tekankan bahawasanya sistem fertigasi ni adalah di bawah hidroponik. Okay, bawah hidroponik ni selain sistem fertigasi ada lagi teknik-teknik pertanian yang lain. Antaranya teknik aliran cetek, teknik aliran dalam, teknik takung, teknik pasang surut dan juga aeroponik. Okey. Untuk pengukuhan, saya nak setiap pelajar untuk cari sebuah artikel berkenaan dengan sistem fertigasi yang melibatkan faktor ekonomi. Okay, buat ringkasan berdasarkan artikel yang telah dibaca. Hantar dekat saya pada hari Jumaat. Boleh tak? Okay, boleh Okay, yang kedua, dalam tempoh 4 bulan, saya nak anda binalah mana-mana teknik penanaman di bawah model hidroponik. Bagi saya, teknik takungan adalah paling senang. Okay? Bila dah di akhir nanti, setelah tempoh 4 bulan tu, saya nak minta awak buat satu refleksi untuk tengok apa yang awak dapat hasil daripada pembinaan teknik penanaman di bawah model hidroponik ni. Okay, itu saja. Jangan lupa isi kehadiran dalam Google Form. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.